Tak silap saya 18 saya bulan 10. Kenapa kena tangguh Tapi pula ni? tapi saya tak tahulah kalau Madam dia je yang tangguh sebab saya Sebab saya dengar dari kawan saya assignment chemistry tangguh. sebab apa ni, tarikh untuk submit tu dia bergantung dengan lecturer tutorial dia lah. Sebenarnya hari tu saya nak minta Oh. hantar awal sebab bayangkanlah kalau hantar lambat kan nanti asyik tukar tak siap-siap. Bukannya kita ada kerja yang ni je, ada lagi kerja lain kan? Sebab ada kerja lain lagi kan? Hmm. Ada lagi. Ha, lepas tu simpan je lama-lama tak sudah-sudah duk ubah. Jadi siapkan, lepas tu hantar je lah terus. Lepas tu boleh buat kerja lain. Hmm. Jadi Oh. tak payah tangguh lah. Jadi sebelum, ya kalau macam tu nak hantar bila ni due date korang ni? Nanti kita discuss lah due date tu. Due date tu boleh sebab kita boleh ni. Dia yang masalahnya kalau hantar lambat, saya lah nak checknya tu. Dah ramai kan? Oh, okey madam. Mm-mm. Tak apa, nanti kita bincang. Okey, kita sambung ni. Dah semalam dah masuk, okey hari tu kita dah masuk untuk molekul yang ada apa central atom yang tak ada lone pair, ada expanded ada, incomplete ada, kemudian kita pergi untuk yang ada lone pair dan semalam untuk multiple bond yang ada pi sigma yang ada overlapping apa tu sideway. Untuk yang tu ada nak tanya tak? Ataupun saya proceed je, nanti kita buat latihan. Proceed je madam. Okay, proceed je kan? Saya okey je kalau yang tanya-tanya WhatsApp tu saya okey lah, tapi saya lambatlah sikit reply. Saya risau yang senyap je. Senyap tu tak tahulah. Senyap tanda apa? Tanda faham ke? Sebab dia ni first time kan tengok belajar. Kalau saya first time belajar pun tak faham juga. Okey. Benzin. So benzin saya tak cover lagi, tapi ini yang ada dalam syllabus, jadi kita kena tunjukkan lah. So benzin ada 6 karbon, 6 hidrogen, tapi dia dalam bentuk hexagon. Okay, hexagon segi 6 tu. So setiap satu karbon tu dia double bond dia berselang-seli. Okay, so ini bentuk restructure untuk benzin. Kalau kita lukis expanded ni karbon ada 6 ni. Dia mesti dalam bentuk macam ni. Okay, dan ring. So setiap karbon ni dia akan bentuk double bond berselang-seli. So ini single, double, single, double, single, double. Okay, so kita tahu karbon boleh form 4 bonding sebab dia ada 4 valence electron. Jadi sini dah 3. 1, 2, 3. So setiap satu karbon ni akan bonding dengan satu hidrogen. So menggunakan konsep resonan. So kita tahu resonan tu maksudnya double bond tu boleh berubah-ubah tempat ataupun kita panggil delocalize. Kalau saya numberkan carbon ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yang structure yang pertama double bond. Yang ni structure yang pertama. Sama yang macam yang saya lukis ni. Bukan yang ke ni. Double carbon 1, carbon 2 single bond. Ni carbon 1 dengan carbon 2 single bond. Carbon 2 dengan carbon 3 double bond. Okay, so kita samalah yang ni. Okay, bila dia berubah, berubah tempat, ini konsep resonan kan. So double bond ni berubah daripada carbon 2, 3 dia pergi 3, 4. Ini pun berubah 4, 5 jadi 5, 6, 6, 1 jadi 1, 2. So dia akan dapat structure yang kedua yang ini. Okay, so kita hubungkan dengan double headed arrow ni. Okay, menunjukkan dia boleh tukar jadi structure kedua ataupun bila dia berubah lagi double bond tu dia jadi balik structure yang pertama. Okay, so itu konsep resonan. So kita tak bincangkan konsep resonan kat sini, kita nak bincangkan pasal overlapping. So daripada Lewis structure ni kita nampak ada banyak carbon, tapi setiap carbon ni dia simetri ataupun kita panggilkan molekul untuk benzin ni simetri. Kenapa simetri? Sebab setiap carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni type of hybridization dia sama. Okay, siapa boleh bagi tahu apa type of hybridization untuk carbon? SP berapa ni? SP2.
Okay, sp2. Kenapa sp2? Ada 3 sigma. Betul, Saifuddin. Ada 3 sigma. Ingat sebelum untuk kita determine type of hybridization, kita perlu calculate sigma bond dengan lone pair. So tak ada lone pair pada carbon ni. So kita hanya ada 1 sigma, 2, 3. 3 sigma. So kalau 3 sigma meaning dia ialah sp2. Okay, so setiap carbon ni sama. Jadi kita ambil satu je dia punya carbon tu untuk tunjukkan type of hybridization. So kalau sp2 apa dia punya molecular geometry? Trigonal planar. Betul. Okay, trigonal planar. Terima kasih Adila. Trigonal planar. So trigonal planar nanti kita kena lukis trigonal planar macam kipas tu, bilah kipas tu. Okay, overlap dengan setiap carbon tu dalam bentuk hexagonal. Okay, so each carbon atom is sp2 hybridized and form 3 sigma bond with 2 adjacent carbon. 2 adjacent carbon ni maksudnya carbon yang bersebelahan. Okay, dan juga 1 hidrogen. Sebab tu dia jadi 3 sigma bond. Okay, so yang ni dia mention tentang formation of resonance tadi. So electron residing free to move. Okay, free to move dia akan form yang another structure. So double bond tu akan berubah tempat dan juga sigma bond. Okay, so yang ni yang saya mention tadi tu. Jadi kita buat macam mana boleh jadi macam ni. Okay, so kita tahu tadi dia sp2. So ada 6 carbon. 4, 5, 6. Okay, double bond, single, double, single, double. Lukis boleh structure sebagai panduan supaya nanti bila kita lukis overlapping tu senang. Okay, so kita buat process of hybridization. Start dengan ground state. Oh, tadi dah tahu sp2 dan dia ialah trigonal planar. Trigonal planar. AB3 120 degree. So ground state for carbon. For valence electron, 2s, 2p, 1, 2, 3, 4. Okay, so untuk next step, excited state. So kita perlu excite electron atau tak daripada 2s. Okay, kita kena tengok daripada Lewis structure. So ada sigma, 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 ada pi. So kita perlukan berapa unpaired elektron untuk form 3 sigma, 1 pi? 4. Betul, 4. Jadi kalau ada 4 bonding, jadi kita perlukan 4 unpaired. So perlu excite ke tak? Perlu. Okay, so excite. Yang ni kan kadang-kadang nak buat keputusan nak excite ke tak, nak excite ke tak. Ini pun confuse ni. Okay, so excite. So dapatlah 4 unpaired elektron. So 4 unpaired elektron ni akan form 1 pi 3 sigma. Kemudian hybrid state. Okay, yang ni pun kena faham. Hybrid tadi kita dah determine daripada awal dia ialah sp2. Jadi kita perlu mix S dengan berapa P? 2p. 2P. Okay, jadi namanya sp2. So satu yang tak hybrid ni, okay, unhybridized, ini yang akan form? Pi. Yes, yang akan form pi bond. So kalau dalam Lewis structure kita ada 1 pi, jadi kena make sure pada hybrid state ada 1 unpaired elektron yang tertinggal. Kalau ada 2 pi, maksudnya ada 2 lah unhybrid orbital. So kita lukis orbital overlapping untuk carbon. Okay, trigonal planar 1, 2, 3. Kita lukis dia punya ni dulu Nanti jadi tak jadi nanti pula. Carbon. Kita lukis skeletal dia.
Sebab dia mesti lukis dalam bentuk tu. Okay. So, carbon ni ada 1, 2, 3. So, ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia tak cantik dah pula. 1, 2, 3. Dua, 3. Okey. Lebih kuranglah macam tu. Nanti padamlah balik dia punya. Saya ni bolehlah padam kan. Dia punya single bond tu. Okey. Tempat overlapping tu yang akan form sigma. 1, 2, 3, 4. Okey, ini dia punya. Tak bertindih pula. Okay, sigma dalam ring tu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sigma bond. Okay, antara karbon dengan karbon. Kemudian karbon dengan hidrogen. Setiap karbon tu overlap dengan hidrogen. So hidrogen s orbital. Hidrogen spherical kan. SH sigma. Okey, kemudian antara karbon dengan karbon dia ada 3 pi. So kalau pada Lewis structure kita buat 1 dengan 2. So tambah pada karbon 1, karbon 2. Okay, ini pi yang pertama. Pi, kemudian karbon 3 dengan 4. 1, 2, 3, 4. Pi. Okay, 3, 4, kemudian 5, 6. Ini kena lukis besar-besar ni. Baru macam tak serabut sikit. Sini 1, sini 1. Okay, pi. So ada 3 pi. Okay, dan jangan lupa untuk karbon pada dia punya kelopak tu kita tulis sp2 3 kali. So sini 1, sp2, 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 sp2. 3. So ini 1, 2, 3. Bawah ni pun sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau pakai komputer cantiklah ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entahlah, tak nampak dah bentuk macam tu. Okay, so macam tu lah kita buat overlapping. Yang penting kita determine dulu daripada awal shape dia tu trigonal planar. So kita kena buatlah dia punya yang hitam ni kelopak untuk karbon tu dalam trigonal planar. Okay, angle dah, AB3 dah, trigonal planar arrangement. Okay. So ada apa-apa nak tanya ni untuk benzin? Tak ada? Tak ada? Okay, so saya proceed. So kita pergi exercise untuk hybridization ni. Kita mula dengan AlCl3. Okay, so first kita lukis dulu Lewis structure untuk AlCl3. Ke saya nak suruh buat tapi kan buat lambat pula kan. Okay, so yang ni ada berapa sigma? AlCl3? 3. Okay, 3 sigma. So SP? 3 sigma. SP2. SP2. Shape. Kelas dulu. AB? 3. AB3.
Shape, molecular geometry. Trigonal planar. Okay, trigonal planar. Okay dah. So ground state untuk central atom Al. So Al period berapa? Al period 3. 3. So 3s, 3p. Okay, ada berapa valence electron Al? 3. 3. So 1, 2, 3. So perlu excite? Perlu. Perlu. Okay, sebab kita perlukan 3 unpaired elektron untuk form 3 sigma dengan Cl. So, dah jadi macam ni. Hybrid berapa P dengan S? 2P. 2P. Okay. So, jadi sp2. Okay, saya terlupa untuk Cl pun ni untuk central atom. Untuk Cl pun kita just buat untuk ground state je. Ground state untuk terminal atom. Ground state untuk Cl. Saya dah bagi dah dekat dalam tu. Dia punya step tu kan. So, chlorine period 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so akan ada kita buat satu je walaupun ada 3 Cl tu. So, trigonal planar. So, nanti refer lah ya dekat notes, dekat video ni kalau nak buat exercise nanti. So, trigonal planar untuk Al. So, overlap dengan 3 Cl. So, Cl block P jadi dia apa nama ni? Dumbbell. Cl. Ni kalau tak lukis sendiri ni susah ni. Kena try lukis ni. Nanti jadi tak sama lah. Okay, so ini daripada Al. So ini Al. So Al sp2 tadi. sp2. Cl p orbital jadi label P. P. Sigma 1, 2, 3. Oh, sekejap. Angle dia 120 degree. Okay, so ini simple kan? Sebab ini tak ada lone pair. Saya rasa simple lah. Okay. You all okay? Okay. Okay. Okay, yang ni ion. Ion ni saya tak tunjuk lagi. Jadi ion ni kalau ada charge, jadi kita sebelum kita buat dia punya process of hybridization, kita kira formal charge pada Lewis structure. Jadi step yang pertama macam biasa kita lukis Lewis structure. So nitrogen 5, hydrogen 2 tambah 1 negative charge. Jadi 8. So bonded to 2 hydrogen. 2, 4. Jadi ada 4 lagi balance. So 1, 2, 3, 4. Jadi kita kira formal charge untuk ni kosong. Nitrogen 5 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 minus 6 negative 1. Okay, jadi sekarang untuk central atom nitrogen tu dia bukan zero formal charge. So kalau bukan zero kita kena buat 2 step extra 1 step untuk ground state. Okay, macam biasa dulu kita determine daripada Lewis structure nitrogen ni ada berapa sigma, ada berapa lone pair. Untuk determine type of hybridization. 2 sigma. 2 sigma, 2 2 lone pair. So overall 4 jadi sp. 3. Betul. sp3. So kalau sp3 shape-nya arrangement dulu. Arrangement cepat. AB2E2. Okay, itu kelas. Kelas AB2E2 arrangement. Arrangement tu yang basic molecular shape tu. Linear. Bukan. AB2E2. So total sini berapa? 4. 4. Kalau 4, basic molecular shape mana yang 4? Okay, tetrahedral. So tetrahedral yang mana yang ada 2 lone pair?
Dia bukan linear ni sebab saya punya Lewis structure ni saya lukis linear. Jadi nampaklah linear. Jadi molecular geometry dia apa ni? Molecular V-shape AB. kan? V-shape. Betul. V-shape. So molecular geometry V-shape ataupun band. Ni kena hati-hati sebab tu kita determine AB to itu tu. Okay. So memang Lewis structure saya linear. Kita punya molecular orbital overlapping tak boleh buat macam ni. Nanti dia jadi linear. Kita kena buat V-shape. Jadi kalau V-shape angle dia berapa? Tetrahedral punya angle? Less than 1.9. 109.5. Betul. Less than 109.5. Betul Adibah. Sebab V-shape tetrahedral 109.5 disebabkan dia bukan water, dia bukan NH3, jadi dia tak ada specific shape. Lepas tu kita buatlah less than 109.5. Okay, dah cukup semua. Kita pergi kepada ground state. Okay, tadi kita selalunya kita buat ground state untuk nitrogen. Sekarang ni disebabkan nitrogen tu ada charge, formal charge dia negatif 1, jadi kita buat ground state untuk nitrogen minus. Tapi sebelum tu kita mula dulu sebagai panduan untuk ground state of nitrogen. So nitrogen kita tahu nitrogen period berapa? Period 2. 2. Okay, 2. So 2s2, 2p5. Sekarang ni 5. Tapi bila dia jadi nitrogen minus, dia tak jadi 5, dia jadi berapa? 6. Betul, jadi 6. So kita tulis 2 kali ground state untuk nitrogen minus. Jadi 6. So 2s, 2p. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, macam tu. So meaning kalau ada charge pada central atom, minus ataupun plus, kita akan buat 2 kali step untuk ground state. Mula-mula ground state untuk yang neutral atom tu, kemudian ground state untuk ion yang ada charge tu. Okay, sebab apa kita buat ground state untuk yang neutral ni? Supaya kita dapat panduan sama ada kita nak tambah ataupun kita buang. Okay, excited state. Nak excite elektron ke tak? Okay, tak perlu dah sebab kita dah ada 2 unpair ni. So copy je daripada ground state tu. Ingatnya sekarang ni ground state untuk excited state untuk N minus. Okay, last hybrid state. Allah, bawah sangat pula. Hybrid state berapa P? 3. So 1, 2, 3, 4. 2S. Ni P. Namanya SP3. Okay, mixkan ketiga-tiga P tu. So tadi kita tahu dia ialah tetrahedral. So lukis dalam bentuk tetrahedral dulu. Kejap, process of hybridization tadi ni faham dah ni? Yang step ni. Ground state ada 2, excited state hybrid. Ini okay? Okay. Okay, so kita lukis tetrahedral. Tetrahedral 1 atas, 3 dekat bawah. Okay, so bila overlapping ni, kita tahu dia ialah V-shape. So overlapping hydrogen tu mesti kita arrange supaya dia dapat bentuk V. Dekat mana kita nak letak hydrogen punya orbital supaya dia jadi V-shape? Kiri kanan. Betul. So sini kiri, sini kanan. Sebab kalau letak atas dengan bawah nanti jadi linear. Okay, jadi kita letak kiri dengan kanan overlapping. So ini hydrogen. Yang 2 lagi tu letak apa? Lone pair. Betul. So letaklah lone pair. 2. So dah sama macam kita punya Lewis structure. Ada 2 lone pair atas bawah. Kemudian kiri kanan ada hydrogen sigma-sigma. So dia sp3 jadi kita kena tulis 4 kali. sp3 1, 2, 3, 4. Okay, dan disebabkan dia negative charge, so kita kena buat kurungan besar-besar, letaklah minus dekat sini. Okay, ataupun ada lagi satu choice, kita tahu negative charge tu refer kepada nitrogen. Jadi kalau nak letak negative charge dekat nitrogen dekat tengah ni, tak payahlah kita buat kurungan. Tapi masalahnya bila kita letak sini, dekat sini kan macam serabut sikit, jadi kita tak nampak charge tu. Jadi yang paling bagus kita buat kurungan lah.
yang better way supaya kita nampak dengan jelas. Okay, so ini je untuk NH2 minus. Untuk ion macam ni lah. Ada soalan? Tak ada. So kita proceed. Next example, IF2 minus. So Lewis structure dulu. IF2. So iodine 7, fluorine 7 times 2, 14 tambah 1, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa lagi balance ni? 14, 16. Minus 16. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kira formal charge, fluorine 0, fluorine 0, iodine berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 minus 8. Negative 1. Okay, so negative 1 untuk iodine. Okay, disebabkan iodine central atom. Okay, jadi kita buatlah untuk proses I minus macam tadi lah. So, determine dulu berapa sigma, berapa pi ni? 2 sigma 3 lone pair. Pi pula. 2 sigma 3 lone pair. So, jadi namanya SP. 4. Ha? Mana ada SP4? SP3. DB. Jangan. SP3D. Okay, total 5. So, SP3D apa punya arrangement? SP3D. Basic molecular shape. Cepat. Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Okay. Molecular geometry. Dia AB2E3. Linear. Linear. Okay, so bolehlah kita lukis nanti. So kita buat process of hybridization. So mulakan dengan ground state of iodine. Iodine period. Chlorine, chlorine, bromine, iodine. 5. Period 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then ground state untuk I minus. Kerana I minus dah jadi 8. Dah jadi 8 lah. 5S, 5P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau macam ni macam mana nak bonding dengan F kan? Jadi kena excite. Excite Dua. 2. Berapa kali kita nak excite? Ada banyak lone pair ni. Ada 4 lone pair. Excite semua ke? Excite salah satu ke? Excite 2 ke? 2. Side 2. 3, 4, 5. 5D kan? Ada 5D yang kosong. Okay, kita excite satu je lah. Kalau excite satu ni, satu je excite pergi dekat 5D, nanti adalah 2 single electron kan? Kalau excite 2 nanti ada jadi 4 pula. So kita excite satu je. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini remain. So kita excite satu, ini tinggal macam ni. So ada 2 single electron. So 2 single electron ni yang akan bonding dengan 2F. So daripada Lewis structure kita ada 3 lone pair. So 3 lone pair tu yang ni lah. Ini 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair. Jadi tak payahlah kita excite yang 3-3 ni. Okay, last step hybrid state. So hybrid nak mix berapa? SP3D. S1, P3, D1. D1. Betul. SP3D.
D. So ada 3 lone pair, ada 1, 2 unpair. Okay, lukis trigonal bipyramidal. So ada 1, adjust dulu, 1, 2, kemudian dekat tapak dia ada trigonal planar macam ni. Okay, so kita tahu ini trigonal bipyramidal, betul dah. Okay, linear tu maksudnya overlapping yang akan form sigma. So yang mana kita nak letak F ni supaya dia jadi linear? Kat mana? Kat mana Lia? Atas bawah. Atas dengan bawah. So F satu kat atas, satu dekat bawah supaya dia jadi linear. Okay, jadi yang dekat sini lone pair. So sini sigma, so ini F, sini siapa? Iodine. So sp3d, 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 sp3d. F, p orbital, p orbital. Ada lagi tak yang tinggal? Oh, disebabkan dia ion, buatlah kurungan besar-besar. Letaklah negative charge. Okay, ada apa-apa nak tanya? Angle. Angle. Angle, kalau cakap mana tak sini angle. Okay, so kalau trigonal bipyramidal, angle yang asal dia ialah antara plane ni 120. Lepas tu dengan yang atas dengan yang plane 90. Jadi bila dia dah jadi linear, dia akan jadi berapa angle dia? 140. Ini jadi sepatutnya kita tulis less than untuk kedua-dua ni. Less than 120, less than 90 degree. Sebab kita mesti berdasarkan angle untuk trigonal bipyramidal tu. Okay, walaupun linear ni sebenarnya 180 kan. Tapi kita guna angle untuk arrangement yang asal tu. So letak less than 120 yang tapak ni dengan less than 90 yang antara tapak dengan yang atas tu. Okay, saya rasa lagi-lagi salah. Tertinggal lagi untuk ground state. Ground state untuk terminal kena tulis 1. Terminal F kan. So F, 2S, 2P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so saya rasa macam tak ada yang tinggal dah. Okay. H3O+. Ini H3O+, ion and H4+. Saya rasa saya tak tunjuklah semua tu kan. Nanti cuba buat dalam modul tu. Ini NH4+. Ini saya dah pernah buat dulu ni. So step macam biasa tu kat tadi. Kita lukis dulu structure, lepas tu kira formal charge. So yang ini kebetulan nitrogen ni dia jadi positif formal charge. So buatlah dia punya step ground state N, kemudian ground state N+. So kalau N ni asal je 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk N+, kita kena buang 1. Jadi buang 1 tu mesti buang daripada yang last kita isi. Kan kita isi 2S2, 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya yang terakhir kita isi ni, yang tu yang kita akan buang. So bila buang dia jadi macam ni. Okay, kemudian untuk dia bonding dengan 4 hidrogen, N+ ni perlukan 4 unpaired elektron. So perlulah kita excite daripada 2S kepada 2P tadi yang kosong. So jadilah excited state dia 4 unpaired elektron ni. Then kita hybridkan semua sebab dia ada 4 sigma bond jadi sp3. So arrangement sp3. Type of hybridization sp3 dan tetrahedral. So tetrahedral buatlah bentuk tetrahedral ni. So overlap dengan 4 hidrogen. Kan dia positive charge buat kurungan. So sama je lah macam tadi ni. Saya yakin ni boleh ni, semua orang boleh buat ni. Adam. Ya. Kalau 2P dia tu ada 4.
buang yang fully tu ke? Betul. Sebab less kan Adibah letak kat sini kan. Masa yang jadi satu, berapa? Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6. Yang ke-6 dekat sini. So yang ke-6 tu yang kita buang. Okay. Okay. Okay, so yang ni PSPM yang dulu ni. So ini dia nak untuk SF4. So 7 markah. Rasa boleh kan? Macam biasalah supaya kita tak hilang arah, kita buatlah dua structure. So sulfur 6, fluorine 7 times 4, 28. Bonded to F. Ada 4. So minus 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, buat lone pair dulu. Octetkan fluorine. Kemudian sulfur ni ada berapa lone pair ni? Satu je. 24, 32, 34. Okay. So SP AB4E. 4 sigma plus 1 lone pair. Jadi 5. So dia SP 3D. SP3D. Okay. Arrangement 5. Trigonal bipyramidal. Molecular geometry. Kalau AB4E daripada trigonal bipyramidal tu dia jadi Seesaw. seesaw. Betul. Seesaw. Kan dia jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu satu ni gantikan dengan lone pair. Kan jadi seesaw ni. Yang seorang duduk sini, seorang duduk di sini. Okay, seesaw. Okay, angle trigonal bipyramidal 120. So jadi less than 120, less than 90 degree. Okay. Ground state. Saya nak tunjuk dekat tu kan tak sempat pula. Ada 15 minit ni. Ground state untuk sulfur. S, 3P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then excited state. Sulfur, so excite daripada 3P sebab kita perlukan 4 unpair. Excite pergi mana ni? Pergi D. Pergi D. Ingat ya, 3P ada D orbital yang kosong. Sebab itulah dia boleh expanded. Yang kita belajar chapter berapa yang awal-awal hari tu. Ini, so excite satu je. Ni excite ni pergi dekat sini. Okay, pergi dekat ni D. So ada 4 unpair, jadi bolehlah form 4 sigma dengan F tu. So hybrid state. Dah determine tadi SP3D. So SP3D. SP3D. Contoh senang-senang pula kan. Tapi ini PSPM lah. Okay. So ada satu lone pair. Okay, ngam. Satu lone pair 4 sigma. 1, 2, 3, 4, 4 sigma. Okay. So lukislah dia punya overlapping. Kita buat trigonal bipyramidal. Okay, macam ni. Satu atas, satu bawah yang linear tu. Yang ni trigonal planar. Okay, so nak jadikan dia seesaw. Jadi dekat mana kita jadikan lone pair? Sebelah kiri. Sini, sebelah kiri. Itulah dah pandai ni, boleh buat ni. Okay, so buatlah overlapping 4 fluorine tu. 1, 2, 3, 4. Okay. F. Kalau saya tinggal apa-apa beritahu ya. Sebab kadang-kadang ni banyak ni nak kena tulis ni. Tertinggal pula. F, ni P, sigma. F, ini P. Ini siapa? Sulfur.
So apa lagi? sp3d, 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 sp3d. Ni sebab tu lah banyak markah ni, sebab banyak kerja nak kena buat ni. So yang tu je kot kan. Terminal. Itulah selalu tertinggal. Ground state, terminal. Siapa? F. F, 2S, 2P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tinggal satu hilang markah pula. Okay dah. Show and label orbital overlapping in the molecule. So macam tu lah. Okay, yang ini yang lama ni, 2006-2007. Yang ni untuk charge. So macam biasalah untuk charge ni kenalah cari formal charge sama ada carbon ke nitrogen. Kalau dia punya nitrogen tu yang jadi ada formal charge tu, negatif tu, tadi kita tulis ground state untuk fluorine ni satu je kan. Tapi kalau katalah kita kira formal charge tu untuk terminal atom, jadi kena kira kena buat ground state ni 2 kali. Mula untuk katalah F ni charge-nya minus kan. Buat ground state untuk F, lepas tu ground state untuk F minus. Saya rasa yang macam ni lah untuk cyanide ion ni. Nanti kita cubalah. Negative charge ni untuk nitrogen kalau tak salah lah. Buat dia punya Lewis structure dulu. Oh tak. Yang ni untuk C. C yang charge minus. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Negatif untuk C. In case lah kan kalau untuk N tu yang negative charge. Nanti cuba ya. Oh ini SF4 tadi. Okay, kita dah buat. Okay, so saya nak go through sikit untuk modul. Soalan modul. Okay, so ini yang modul yang molekul yang panjang-panjang ni. Okay, illustrate example A11 ya. Ini tahulah ni. Ini yang simple ni yang kita dah buat. Okay, so kita pergi example 11. Illustrate the hybridization of the carbon atom. Sebenarnya dia nak kita buat overlapping dan juga apa tu? Dia punya determine lah berapa sigma, berapa pi. So, step yang paling penting kan untuk kita buat hybridization ni ialah Lewis structure. Jadi, kalau susunan dia macam ni, kita just follow step tu lah untuk apa tu, bonding tu. Jawapan ni dah ada sebenarnya, tapi kita bincang je lah. So, carbon ni attach to 3 hydrogen yang dekat sebelah dia. Okay, macam ni, ikut je. So, carbon ada 3 hydrogen. So, carbon ada 3 hydrogen. Sebelah carbon ni ada carbon lain lagi. So, carbon yang kedua ada 2 hydrogen. Okay, carbon kedua. Carbon ketiga ada 3 hydrogen. So, buat dia bentuk expand macam ni. Okay, barulah kita boleh determine berapa sigma, berapa lone pair. Okay, yang ini ada carbon pertama. Ini kebetulan sama ya. Sigma, 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 sigma. So, setiap carbon ni dia akan form 4 sigma. So, kalau 4 sigma jadi dia sp. sp3. Senang, sp3. So, carbon 1 sama dengan carbon 2 sama dengan carbon 3. Kita numberkan lah supaya kita tak confuse.
Ni carbon 1, ni carbon 2, ni carbon 3. Dia ialah sp3. So kita tahu sp3 dia punya molecular geometry dia ialah tetrahedral. So kita buatlah tetrahedral, overlap dengan tetrahedral, overlap dengan tetrahedral. So tetrahedral, satu atas, tiga bawah. Ini satu atas, tiga bawah. Yang kedua, satu atas, tiga bawah. Yang ketiga. So label carbon 1, carbon 2, carbon 3. So carbon 1 ada 3 hidrogen. 1, 2, 3 hidrogen. Carbon 2 pun ada 2 hidrogen. Carbon 2 ada 2 hidrogen. Carbon 3 pun ada 3 hidrogen. Okay, so buatlah overlapping tu. Kemudian tulislah SP tu. SP3, SP3. Ini overlapping tu. Nanti dapatlah macam ni. Okay, walaupun kita nampak macam susah tapi rupanya senang je bila kita dah buat kan macam ni. Yang penting kita determine dulu daripada Lewis structure tu berapa sigma untuk tentukan dia SP berapa. Okay, untuk contoh yang kedua ni CH3. Okay, yang ini carbon 1. Ini carbon 1, carbon 2 sama sebab dia ada 4 sigma. Sekejap ya. Padam dulu. Yang penting Lewis structure kita ni betul ni. Tak ada masalah kalau semua okey. So carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Kita namakan dulu. So carbon 1 ada 3 hidrogen. Carbon 2, 2 hidrogen. Okay, carbon ketiga, kita nampak dia bonding dengan satu je hidrogen. Buat dulu satu hidrogen. Okay, carbon keempat ada 2 hidrogen. So, kita tahu setiap carbon dia boleh 4 bonding. Jadi, antara carbon 3 dengan carbon 4 ni, okay, ada double bond. Ni carbon 2, ni carbon 1. Okay, jadi kalau carbon 1, dia sp berapa? SP3. sp3. Sebab ada 4 sigma. Carbon 2? SP3. Carbon maksudnya carbon 1 dengan carbon 2 sama. sp3. Carbon 3? sp2. Okay, sebab apa sp2? Dia ada 1, 2, 3. 3 sigma je. Jadi sp2. Carbon 4? SP2. Pun sama. sp2. Okay, so that's why Lewis structure tu penting. So carbon 4. So macam ni. So kita tahu sp3 ni tetrahedral. Kalau sp2? sp2 arrangement? Trigonal planar. Okay, jadi lukislah carbon 1 sp3, carbon 2 sp3, carbon 3 dengan carbon 4 sp2. So sp2 trigonal planar, saya guna je lukisan yang tadi ni, saya padam balik. So carbon 3 dah jadi sp2. Carbon sp2 trigonal planar dia 3. Bilah kipas tu 1, 2, 3. Kemudian carbon 4 pun trigonal planar. Okay. So label. So carbon 3, carbon 4. So ini hidrogen tadi. So carbon 3 ada 1 hidrogen, carbon 4 pun ada 2 hidrogen. SS. Okay, ini adalah macam biasa ya. Ini. Okay, kemudian untuk tunjukkan double bond tu ialah overlapping apa? Ingat? Side by side. Jadi kita kena tambah apa? Bye. Bye. Kena dia sideway, jadi kita kena tambah 1 kelopak kan? Jadi kita kena tambah kelopak dekat carbon 4, 1 dengan carbon 3. Dia punya apa tu?
arrangement dia sama So kalau disengit macam ni, carbon 1, carbon 3, carbon 4 pun sama. Jadi buat macam ni, side by side ni jadilah pi. So, kita shaded sikit untuk menunjukkan dia ialah pi. Okay, yang lain tu label lah macam biasa. So ini sp3, ini carbon 4 dan carbon 3 sp2. Okay, nanti dapatlah macam dalam jawapan ni. Okay, ni sp2 untuk carbon 3, okay, carbon 4 sp2. Kemudian yang ditambah mana pi dia? Oh, ini pi dia. Ini pi. Pi dia sengit. Itu pi. Okay, ada apa-apa nak tanya ni untuk lukisan ni? Jadi yang ini practice question 13 ni buatlah macam tadi tu, lukis dulu Lewis structure. So make sure Lewis structure tu betul. Ini lebih kurang macam tadi ni. Kan ini. So ni carbon 1, 2, 3. So ini nanti kena tambah loop untuk tambah kelopak loop untuk carbon 2 dengan carbon 3. Okay, so yang ni yang macam contoh yang saya tunjuk tadi tu. So yang ni dua ni ada charge. Cari formal charge lah untuk F dengan G nanti. Okay, so ada apa-apa nak tanya? Okay, tu je exercise untuk dalam modul ni. Sebenarnya lebih kurang je kita recycle je. Dia punya compound sama je ni NH4 plus ICl. Tadi kita buat IF2 minus. Ini ICl2 minus. Sama je lah. Ini SCl6 expanded. Okay, so untuk chapter 4.3 dah habis sampai sini. Sebenarnya saya nak masuk 4.4 dengan 4.5 tapi sebab cuti kan, nanti balik cuti nanti tak ingat dah pula. Jadi saya stop dekat sini dulu untuk chapter 4. Kejap, ada apa-apa nak tanya ni sebelum saya habiskan kelas ni? Madam, Ya? yang pi tu Yang tadi tu? letak satu elektron yang terakhir, lepas tu letakkan dia tu, elektron tu dekat mana ke? Macam 2p, yang terakhir tinggal satu tu 2p, so letak 2p dekat dia. Kejap, tak faham. Macam mana? Contoh? Tengok yang contoh Madam bagi tadi, yang last, yang ada pi tu. Okay, yang ada pi. Saya dah tutup pula tu. Ni ke? Macam yang ni kan. Kan ada satu lebih untuk kita buat pi kan, kena tambah kelopak. So dekat kelopak tu kita tulis label dengan satu elektron. Lepas tu satu lagi kelopak dia tu dekat atas dia kena tulis juga ke elektron tu duduk dekat mana. Yang lebih tu. Sebab tadi dekat buku dia ada tulis 2p dekat kelopak untuk pi tu. Macam ni kan, satu elektron. Oh, yang dia punya jawapan ni dia tulis 2p kan? Mana? Ini. Betul. Ini. 2p ni maksudnya dia punya original. Sebab kan kalau dalam process of hybridization yang form pi ni yang unhybridized kan? Ingat tak? Okay. Jadi unhybridized tu 2p lah. Kita tulis dia 2p. Kalau macam hidrogen ni kita tulis S kan? S orbital. Jadi kalau untuk yang central atom yang kita dah hybrid tu kita tulis sp3. Ini sp2. Yang ini unhybridized 2p. Nak tulis p pun boleh. Okay. Okay. Okay, yang lain ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, hari ni pun ramai tak masuk ni. Ada 66 je. Okay, so make sure kena catch up balik lah. Apa-apa yang tak faham ni nanti boleh tanya ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa nanti lepas cuti. Okay, thank you Madam. Okay, thank you, Thank you Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.